semua sebab join kelas cikgu pada hari ini, ya. Kelas cikgu, mari cikgu ajar sejarah untuk bab 7 bahagian yang kedua. Kita akan mula dengan tajuk subtopik kita iaitu pilihan raya, kemudian kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kemudian kita akan lihat lambang-lambang negara. Okey, cikgu rasa syukur alhamdulillah kita semua dapat join pada petang ini. Sayangnya pada bahagian pertama cikgu kita buat pada waktu pagi, ramai murid tak dapat join dan alhamdulillah hari ini kita ada ramai juga dan cikgu haraplah murid-murid yang berada di YouTube pun ramai juga. Nanti kita akan war-warkan supaya mereka dapat join dan juga chat di dalam YouTube itu dan nyatakan sekolah-sekolah mana mereka, dari mana mereka datang. Okey, so dah jam 2. Okey, jam cikgu pun dah, pada clock dah bunyi dah. Okey. Alright, cikgu. Okey. Puan Hidayu nanti bagi tahu dekat saya lah cikgu dah, kalau dah ready saya boleh mula sekarang. Kita dapat banyak daripada murid-murid daripada Merata, daripada Pulau Pinang, daripada USG tadi cikgu nampak tadi tahniah okey. BBST Bandar Baru Salak Tinggi. Okey, I guess SMK Bandar BBB, macam sekolah cikgu BBB juga, Bandar Baru Bangi. Okey, SMK Ceras. Okey, SMK Bandar Baru Bangi. Oh, okey, good. Okey. Boleh mula ke? Okey, sarjana impian. Okey. Okey, baik. Kita mula ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat petang semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah 15 Ramadan. Kita rasa syukur alhamdulillah, ini adalah merupakan waktu yang sangat afdal untuk kita berdoa untuk semua umat Islam. Di samping menunaikan ibadah Ramadan, kita manfaatkan waktu ini adalah untuk banyakkan berdoa, terutamanya kepada murid-murid akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Okey, pada murid-murid beragama lain juga disarankan untuk bertafakur dan kita banyak berdoa supaya kita diberikan kebaikan, kesihatan dan juga kecemerlangan untuk kita capai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Baik, cikgu nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Selangor begitu juga dengan PKG Cikgu Huda. Terima kasih kerana subscribe untuk kita kelas ini di YouTube. Dan terutamanya cikgu nak ucapkan terima kasihlah kepada SISC Plus Puan Hidayu atas inisiatif untuk kelas online sejarah di peringkat daerah Hulu Langat ini supaya kita dapat meneruskan kesinambungan dan juga kelangsungan PDPC walaupun dalam suasana PKP ini. Dan seterusnya cikgu nak ucapkan terima kasihlah kepada semua guru-guru sejarah seluruh Malaysia yang kami berkongsi bahan ilmu dan juga apa saja pengalaman sebagai guru sejarah. Kami adalah guru sejarah, guru segedung ilmu guru sejarah, guru segedung ilmu di seluruh Malaysia dan begitu juga kepada sahabat-sahabat cikgu, jewu-jewu dan khususnya untuk SMK Bandar Baru Bangi yang cikgu kasihi dan rindukan guru serta rakan-rakan anak-anak murid. Baik, so kita boleh mula sekarang? Okey, baik. Kita teruskan kepada kelas kita Dah pukul 2.03 sekarang. Okey, cikgu harap semua dah ready dengan buku teks. Mana buku teks semua? Tunjukkan pada cikgu. Okey. Ini buku teks. Okey, buku teks kita yang sangat kita sayang. Okey. Dan inilah buku KBSM yang terakhir untuk generasi SPM tahun 2020. So manfaatkan apa saja. Tengok cikgu buat catatan macam-macam dalam buku ni. Okey.
manfaatkan buku teks anda ya, kerana untuk menduduki peperiksaan SPM ni cikgu nak menasihatkan semua anak murid ya, tak ada rujukan yang terbaik ya, melainkan buku teks adalah yang terbaik ya, rujukan nombor 1 untuk menyediakan diri anda untuk menduduki peperiksaan SPM, rujukannya ialah nombor 1 ya, buku teks. Okey, rujuklah semua gambar-gambar, rajah, pernyataan, ruangan sudut maklumat ya, latihan-latihan dan juga aktiviti yang terkandung di dalamnya, semuanya adalah merupakan bahan yang penting ya, pedibisi yang sangat penting untuk anda sediakan diri untuk menduduki peperiksaan ya. Di samping buku-buku nota yang kecil yang lain yang awak suka buat ulang kaji, itu adalah sampingan, tetapi rujukan utama ialah buku teks ya. So manfaatkan buku teks sebab anda adalah generasi yang akhir menggunakan buku teks ya. Baik, untuk bab 7 ni cikgu sangat teruja ya untuk nak mengajar kelas kita pada hari ini, kerana pada pandangan cikgu ya, bab 7 ini sebenarnya adalah bab yang mengajar kita, mendidik kita sebagai warga negara Malaysia. Ya, kita perlu berbangga sebagai warga negara Malaysia di mana kita adalah warga yang sangat alert dengan suasana sistem pentadbiran negara. Dalam bab 7 bahagian 1 cikgu dah terangkan tentang konsep perlembagaan ya, konsep keluhuran perlembagaan. Cikgu dah bentang dan bincangkan tentang konsep yang di-Pertuan Agong. Ya, kita dah bincang bagaimana konsep kerja berperlembagaan ya. Dan hari ini kita nak lihat satu tajuk subtopik yang sangat penting, iaitu pilihan raya, yang merupakan tajuk pilihan utama untuk persediaan kita pada tahun ini, dan juga lambang-lambang negara. So ini adalah merupakan dua tajuk yang sangat penting lah. So subtopik pilihan raya ini adalah merupakan satu subtopik yang sangat best, sebab kita rasa kita sebagai warga negara Malaysia, kita dapat tahu ya sejauh mana perkembangan dan juga perjalanan proses pilihan raya itu berlaku, dan ini mengajar kita, mendidik kita menghargai ya tugas-tugas ya para Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu petugas-petugas SPR, dalam melaksanakan satu pilihan raya yang adil, yang telus, yang nampak begitu tersusun dan istimewa kepada negara Malaysia. Dan ini adalah ya satu pendekatan yang terbaik sebab kita sebagai rakyat Malaysia untuk tahu bagaimana proses dan juga perjalanan pilihan raya itu berlaku, dan kita tidaklah ya diomong-omongkan dengan sistem pilihan raya yang tidak adil, sistem pilihan raya pengundi-pengundi hantu dan sebagainya. Jadi kami guru sejarah ya mengajaklah semua anak murid supaya kita sedar bahawa apa yang kita belajar dalam bab 7 ini sebenarnya memberi manfaat ilmu kepada kita, didik kita sebagai seorang warga negara Malaysia yang punya jati diri dan nilai kewarganegaraan yang tinggi. So cikgu dah nak mula, semua dah ready? Semua dah ambil pen untuk mencatat nota-nota? Semua dah ready buku teks di hadapan? Cikgu sangat-sangat berharap ya murid-murid yang ada handphone boleh klik untuk apabila cikgu menayangkan cikgu punya PowerPoint, boleh takat gambar snapshot, ataupun awak boleh buat catatan dengan cepatnya, bahagian-bahagian yang penting apabila cikgu membincangkan tajuk yang berkaitan dengan subtopik hari ini, iaitu pilihan raya, kerajaan persekutuan dan juga lambang-lambang negara. Okey, ayo jom kita masuk kepada pelajaran kita hari ini. Okey, baik. Baik, semua dah ready? Okey, so ini adalah iklan cikgu lah ya. Iklan ini bukannya iklan berbayar. Ini adalah iklan untuk mencambah ilmu ya. Mari cikgu ajar sejarah adalah merupakan satu cambahan ilmu kepada anak-anak murid, tak kira daripada mana pelosok negeri ceruk rantau negara Malaysia kita. Baik, kita lihat seterusnya dengan bab 7 ini, di mana cikgu akan terus menjurus kepada pilihan raya, kerajaan persekutuan dan juga lambang-lambang negara. Okey.
Baik, okey, semua dah ready? Okey, baik, kita tengok dulu subtajuk bab 7 dan juga yang cikgu tandakan dengan T yang berwarna merah. Okey, sekali lagi kepada murid-murid yang baru menyertai kelas cikgu, ini adalah merupakan subtajuk dan juga tajuk-tajuk yang kita targetkan. T itu maksudnya target untuk SPM tahun 2020, di mana kita targetkan Raja Berperlembagaan, pilihan raya hari ini, kita targetkan jata negara, bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan. Tidakkah penting kelas kita pada hari ini? So tahniah dan syabas kepada anak-anak murid yang berjaya memasuki kelas kita pada hari ini. Syabas. Okey, baik. So semua dah beri perhatian Okey tajuk ini yang akan kita perlu buat persediaan. Okey, so apa yang kita dapat apabila kita belajar dalam subtopik yang cikgu akan ajarkan pada hari ini? Kita akan lihat bagaimana proses pilihan raya. Proses pilihan raya berlaku. Dan kita akan menghuraikan kepentingan kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bagi memantapkan pentadbiran kerajaan persekutuan. So itu yang cikgu katakan tadi. Apabila kita belajar tentang bab 7, mendidik kita sebagai warga negara Malaysia yang punya jati diri, yang tahu keseluruhan tentang negara kita. Kita bukan orang yang tidak faham tentang konsep kenegaraan negara. Jadi dengan menjadi murid tingkatan 5, bab 7 ini, murid-murid pasti akan keluar sebagai murid-murid generasi yang faham tentang negara anda, konsep kenegaraan kita. Baik, kita juga akan melihat fungsi lambang-lambang negara Malaysia. Okey? Inilah yang kita akan lihat 3 subtopik yang penting pada hari ini. Okey. SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey? Semua dah pernah lihat bagaimana mak kita keluar mengundi, beratur panjang mengundi kan? Siapa yang menguruskan itu? Mereka adalah sebuah suruhanjaya bebas yang telah dilantik untuk menguruskan pilihan raya di Malaysia supaya berjalan dengan adil dan saksama dan ianya berlangsung 5 tahun sekali untuk pilihan raya umum. Baik, kita lihat subtopik yang paling utama iaitu proses pilihan raya di Malaysia. Okey. Baik, apa dia pilihan raya? Pilihan raya. Okey, apa dia pilihan raya? Ia adalah merupakan proses memilih. Pilihan raya ialah dapatkan perkataan cikgu itu. Proses memilih. Proses memilih siapa? Wakil rakyat. Proses memilih wakil rakyat untuk memerintah. Sama ada di peringkat negeri, negeri Kedah ke, negeri Perak ke, negeri Selangor ke, di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan, iaitu di Persekutuan Putrajaya. Okey? Baik. Dan pilihan raya ini dilakukan secara sulit, telus dan ada prosedur-prosedurnya. Okey, pengiraan undi dibuat secara terbuka. Tak ada yang disembunyi-sembunyikan dan keputusannya direkod. Dan sudah tentulah pilihan raya ini dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, di mana keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mereka telah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Jadi ahli-ahli yang menyertai Suruhanjaya ini bukan orang sembarang-sembarang. Mereka adalah yang dilantik, yang telah diberi kepercayaan untuk menguruskan, mengendalikan satu konsep yang penting dalam proses demokrasi kita, iaitu ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Apa tujuannya? Kenapa ianya sungguh istimewa? Untuk menjamin pilihan raya yang adil, yang bebas, tanpa tekanan mana-mana parti pemerintah ataupun parti-parti pembangkang. Okey? So, cikgu senarai pendekkan 3 fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya. 3 fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya yang tu anak-anak boleh buka muka surat 177. Okey, muka surat 177 tandakan di perenggan yang kedua. Okey, ini adalah 3 fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya. Mempersempadankan bahagian-bahagian pilihan raya. Mempersempadankan yang awak nampak N29, N30, N45. Itu adalah persempadanan. Bahagian-bahagian pilihan raya di mana itulah yang mewakili sama ada wakil rakyat untuk kerusi Dewan Undangan Negeri ataupun kerusi Parlimen. Okey, baik. Fungsi yang kedua yang utama ialah menjalankan pendaftaran pemilih.
Adakah anda boleh mendaftar dah sekarang? Sekiranya anda berumur 18 tahun, anda dah boleh mendaftar. Okey, tetapi untuk buku teks ini bukan untuk usia 18 tahun. Jangan silap. Ini adalah jawapan untuk peperiksaan adalah berusia 21 tahun. Baik. So, yang ketiga, fungsi yang ketiga, menjalankan pilihan raya sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Pilihan raya kecilnya apa cikgu? Iaitu pilihan raya negeri lah, iaitu Dewan Undangan Negeri. Ini dipanggil pilihan raya kecil. Pilihan raya umum yang besar tu, yang 5 tahun sekali, yang diwar-warkan di televisyen. Okey, mari kita keluar mengundi semua. Okey, next. Okey, bagaimana proses pilihan raya di negara kita ini berlaku? Mula-mula apabila nak berlakunya pilihan raya, apa perlu dibuat? Ya, yang pertama, pembubaran parlimen. Siapa yang boleh membubarkan parlimen ini? Ya, itu adalah tugas yang di Pertuan Agong. Cikgu telah membincangkan tugas-tugas utama yang di Pertuan Agong dalam bab 7 bahagian 1 pada hari Isnin yang lalu. Okey, nanti kalau murid-murid nak melihat kelas cikgu yang lalu, boleh buka YouTube yang bab 7 itu ya. Baik. Baik, SPR. Okey, dia menetapkan dulu tarikh penamaan calon, ya. Bila hari nak mengundi. Jadi penetapan tarikh ini adalah penting, ya. Inilah tugas-tugas dalam proses pilihan raya itu berlaku. Kemudian berlakunya penamaan calon. Apa dia penamaan calon ini? Iaitu siapa-siapa calon yang berminat untuk menjadi calon pilihan raya, inilah dia namanya proses penamaan calon, ya. Di mana mereka yang akan menjadi calon akan menyiapkan, ya, parti-parti yang mewakili parti ataupun mereka hanya individu yang untuk calon bebas akan menyiapkan manifesto mereka. Baik, apa dia manifesto cikgu? Ya, manifesto ini ialah, kalau cikgu dalam kelas lah, cikgu akan sebut janji manismu. Itulah manifesto. Okey, manifesto ini adalah apa saja yang disenaraikan, ya. Nak kata perjanjian tidak juga, ya. Apa yang dihasratkan untuk diberi kepada hasil daripada kejayaan pengundian itu. Kalau mereka menang, jadi mereka akan menunaikanlah manifesto, janji-janji yang mereka janjikan untuk rakyat. Okey, jangan sebut yang itu, kita tak mau pertikaikan apa yang berkaitan dengan manifesto, tapi semua murid kena faham bahawa apabila nak bertanding perlu ada manifesto. Okey, baik. Dalam manifesto ni nak bawa semasa bila? Masa kempen, ya. Masa kempen pilihan raya yang akan berlaku antara 7 hingga 15 hari. Okay. Di mana selepas itu SPR akan mengumumkanlah, ya, tempat mengundi, tempat pengiraan undi, ya, dan pengundi diberikan kertas undi, ya. Kertas undi ini ada lambang-lambang parti lah, lambang dacing ke, lambang roket ke, okey, lambang bulan ke, okey, lambang macam-macam. Okey, so pengundi diberikan kertas undi yang mengandungi lambang, so kita kena memangkah, ya, calon yang dipilih. Nak pangkah berapa? Pangkah 1 sahaja. Okey, tak boleh pangkah 2. Kalau pangkah 2, apa terjadi pada kertas undi anda? Kertas undi anda rosak. Okey, kertas undi anda tidak dikira lagi dalam senarai pengiraan kerana telah didapati anda mengundi lebih daripada 1. Okey, so kita tak hanya sia-sia sajalah datang undi kerana kertas undi kita rosak. Kerana kenapa? Kita undi 2 calon. Dua-dua saya minat, tak boleh, ya? Kita kena pilih hanya 1 saja. Okey, lepas tu apa nak berlaku? Pengiraan undi. So kiralah, ya, semua proses ini dilakukan secara telus, dilakukan secara terbuka, tak ada sembunyi-sembunyi. Okey, kemudian apabila semuanya selesai dibuat pengiraan, maka diumumkanlah keputusan pilihan raya. Inilah dia proses pilihan raya. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan proses itu secara link. Baik. Bagaimana syarat pula untuk menjadi calon pilihan raya? Okey, siapa yang layak menjadi calon? Anda berminat? Cikgu? Cikgu dah terlewat. Okey, baik. Mestilah warga negara Malaysia berumur 21 tahun. Nak jadi calon. Okey, bermastautin di Malaysia. Bermastautin ni apa? Tinggal tetap di Malaysia. Okey, warga negara Malaysia, okey, mempunyai akal yang sempurna. Bukan orang yang muflis. Muflis ni apa cikgu? Muflis ni yang telah diisytiharkan orang yang berhutang. Okey, dan dia tidak mampu bayar, maka dia adalah muflis. Okey, baik. Syarat yang penting adalah
tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Jadi kalau kita nak menjadi calon, kita tidak boleh memegang jawatan. Kalau cikgu nak jadi calon, cikgu tak boleh dah jadi cikgu. Alah, tak naklah cikgu nak jadi cikgu. So cikgu tak boleh jadi calon. Okey, tidak disabitkan kesalahan dalam mahkamah. Sekiranya itu berlaku, maka ia akan tidak bolehlah untuk menjadi calon. Kemudian akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri, ya, ahli, jika tiba-tiba calon yang telah menang itu dia telah dihukum penjara, dan penjaranya tetapi tidak kurang daripada 12 bulan. Okeylah sikit, tapi kalau lebih tak boleh. Denda pula tak boleh lebih daripada 2,000. So kurang daripada 2,000. Okey. Belum mendapat pengampunan. Okey, belum mendapat pengampunan maksudnya siapa yang mengampunkan tu? Yang di-Pertuan Agong. So sekiranya dia dihukum penjara tidak kurang 12 bulan, didenda tidak kurang 2,000 dan dia tidak mendapat pengampunan, maka dia telah hilang kelayakan sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. So dia terpaksa digugurkan sebagai ahli YB, Dewan Rakyat ataupun Dewan Parlimen, okey, ahli parlimen, okey, dan terpaksalah dibuat undian semula, pilihan raya kecil semula. Baik, calon boleh bertanding atas nama parti. Okey, ini yang bertanding atas nama parti. Jadi awak kena ingat bahawa pilihan raya ini boleh bertanding atas nama parti. Selalunya atas nama parti lah. Tetapi boleh juga sebagai individu. Anda boleh menjadi calon individu di bawah calon bebas. So siapa-siapa yang nak menjadi calon pilihan raya, kemukakanlah kertas penamaan calon, isi borang. Pada hari penamaan calon, hantar borang, bawa kad pengenalan untuk mendaftar diri anda sebagai calon pilihan raya. Okey. Okey, kita lihat proses pilihan raya yang cikgu telah rangkaikan supaya anak-anak murid nampak jelas. Okey, mula-mula cikgu ulaskan lagi sekali penetapan tarikh. Okey, penetapan tarikh penamaan. Okey, kemudian hari penamaan calon. Ini cikgu ulaskan balik daripada ulasan yang cikgu uraikan tadi, ya. Kemudian penyediaan manifesto oleh parti yang bertanding. Okay, dah hari penamaan dah mendaftar dah ni. Okay, bila dah mendaftar kena ada manifesto lah sebab nanti tak berkempen. Okay, kemudian kempen. Kempen berlangsung berapa hari? 7 hingga 15 hari. Kemudian pengumuman tempat mengundi yang ditempatkan, ya, oleh SPR, di mana adalah sekolah-sekolah yang selalunya di sekolah lah, di dewan-dewan, ya, di situlah tempat mengundi, di situlah tempat pengiraan undi. Kemudian pemberian kertas undi yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih kepada pengundi. Yang ini akan berlaku pada hari pengundian. So sesiapa yang mendaftar menjadi ahli ahli pemilih, ahli untuk memilih untuk menjadi ahli mengundi, maka dia akan mendapat satu kertas undi di mana ada lambang-lambang parti di mana anda boleh memilih. Okey? Baik. Pembuangan undi. Okey, memangkah calon pilihan raya, ya, yang kita rasa itu yang sesuai ataupun yang layak untuk mewakili kita sebagai suara, ya, di bawah prinsip demokrasi. Okey, pengiraan undi dan kemudian pengumuman keputusan. So, inilah dia proses pilihan raya. Berapa semua ni? 9 langkah untuk proses pilihan raya di Malaysia yang sangat mudah untuk anda ingat, dan sekiranya soalan peperiksaan tanya tentang proses pilihan raya, maka ini adalah 9 langkah yang anda harus tulis dalam jawapan. Okey. Okey, next. Okey, syarat menjadi pengundi. Siapa ni? Anda ialah pengundi. Berdaftar. Jangan tak berdaftar. Saya tak ada nama lah. Awak daftar tak? Alamak, kena daftar ke? So, nak menjadi pengundi kena daftar dan anda mesti berada dalam senarai daftar pemilih. So, untuk buku teks kita ialah warga negara yang berumur 21 tahun. Sama ada bermastautin atau tidak bermastautin. Okey, bermastautin yang tinggal di sini, yang tidak bermastautin yang mungkin berada di luar, ya, di luar negara atau di mana-mana, ya. So, mereka layak untuk mengundi. Boleh mengundi dalam satu kawasan pilihan raya. Okey, di mana kawasan pilihan raya itu sama ada kawasan, ya, kawasan Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri lah. Okey.
Hanya satu kawasan saja yang mereka layak untuk mengundi. Okay? Baik, perlembagaan membenarkan anggota pasukan keselamatan, pelajar di luar negara, pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara untuk mengundi melalui pos dengan syarat mereka mendaftar sebagai daftar memilih. Jadi mereka juga layak untuk mengundi secara pos. Lagi satu syaratnya mesti daftar. Baik, kenapa pilihan raya ni penting? Anak-anak murid? Ya. Pilihan raya ini penting kerana kita dapat memilih wakil rakyat kita. Dapat memilih pemerintah sama ada di peringkat negeri ataupun persekutuan. Dan kepentingan pilihan raya ini dia memberikan kita sebagai kebebasan rakyat yang berhak, yang bebas untuk memilih, yang berhak, yang bebas untuk menganggotai mana-mana parti politik, mana-mana fahaman politik yang kita gemar, mana-mana senario politik yang kita rasa menarik minat kita. Jadi bebas, tidak ada apa-apa paksaan ataupun kekangan. Dan ini adalah penting kepada semua warga negara di bawah prinsip pemerintahan demokrasi, di mana setiap warga negara perlu mengambil tahu. Kita perlu mengambil tahu perkembangan politik semasa. Sebab itulah kenapa kita harus melalui proses pilihan raya itu, dan kita sebagai rakyat Malaysia rugilah kalau kita tidak mengundi, kerana mengundi ini adalah suara kita dalam pemilihan pemimpin yang akan wakilkan kita di mana? Di parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri di negeri masing-masing. Okay, so rakyat mesti melibatkan diri. Okay, baik. Next. Ini soalan yang cikgu saja untuk menarik perhatian anda. Bagaimana anda melayakkan diri untuk menjadi seorang pengundi yang sah? Okay, seorang rakyat Malaysia yang setia. Okay, cikgu simpan soalan ini hanya untuk stimulate anda. Okay, untuk menarik perhatian anda untuk terus melihat bab subtopik cikgu. Okay, next. Cikgu masukkan dulu kita punya soalan supaya murid-murid dapat stimulate untuk menjawab soalan ini. Baik, cuba murid-murid rujuk kepada soalan ini. Pilihan raya di Malaysia dikendalikan oleh SPR. Apakah fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya? Cikgu dah senaraikan muka surat 177 tadi, 3 fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, so awak boleh pilih 2 di sini kerana jawapan di sini memerlukan 2. Baik, masih ingat semua murid-murid? Cikgu dah 3 fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, baik. Apa jawapannya? Ada jawapan yang cikgu boleh dengar daripada Meet? Alright, jawapannya ialah D, iaitu 3 dan 4, iaitu mendaftar pemilih, menetapkan sempadan, dan satu lagi apa? Menguruskan proses pilihan raya. Next. Okey, apakah peranan SPR lagi? Baik, nampak tak bahawa soalan-soalan SPR ini dia sangatlah orang kata bersaling lebih kurang saja. Okay? Dan ini adalah jawapannya D, iaitu 3 dan 4, menguruskan pendaftaran pengundi dan juga memastikan pengundian berjalan lancar. Next. Okey, bagaimana Suruhanjaya Pilihan Raya dapat melaksanakan pilihan raya yang bebas dan adil? Bukti. Tadi cikgu dah katakan bahawa mereka bebas tidak memihak kepada mana-mana parti politik, mana-mana tekanan parti politik. Baik, next. Bagaimanakah SPR bertindak memastikan pilihan raya diadakan ini adil? Okay. So, hanya pengundi yang berdaftar saja yang layak untuk mengundi. Okay. Ini adalah jawapan kepada jawab soalan ini yang menunjukkan bahawa bagaimana SPR itu sebuah badan yang menguruskan pilihan raya yang dapat membuatkan satu keyakinan kepada rakyat bahawa mereka telah menjalankan tugas dengan adil dan tulus. Next. Okey. Ini mengapa pilihan raya kecil tersebut diadakan? Okey, kerana adakah persempadanan semula? Pembubaran bilangan penduduk? Kerana wakil rakyat meninggal dunia. Apabila ini adalah soalan yang anda harus respon apabila kenapa pilihan raya kecil diadakan. Apabila wakil rakyat meninggal dunia adalah merupakan salah satu sebab pilihan raya kecil diadakan. So, pilihan raya kecil di Undangan Negeri Batu Talam ini adalah merupakan pilihan raya peringkat negeri. Okey.
Jika seseorang berminat untuk bertanding dalam pilihan raya di atas, apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi? Ini syarat-syarat untuk menjadi calon. Tadi cikgu dah cakapkan, bebas daripada kemuflisan. Okay. Bolehkah memegang jawatan dalam kerajaan? Tidak boleh. Menjadi ahli dalam sesebuah parti politik? Ya. Okay. Ia mesti menjadi ahli dalam sesebuah parti politik dan ianya telah dipilih oleh parti-parti politik, yes, diberi kepercayaan oleh parti politik untuk mewakili parti politik untuk menjadi calon ataupun individu di bawah calon bebas. Okay. So berumur tidak kurang daripada 21 tahun. So apa jawapannya? Jawapannya ada 1 dan 4 ya. Okey. Jawapan 3 tu tak boleh diterima sebab tidak semestinya hanya daripada sebuah parti politik. Mereka boleh juga daripada individu. Okey. Masalah berikut dihadapi oleh seorang rakyat Malaysia. Ya, dia ni telah tersabit dengan jenayah. Dia ni diisytiharkan muflis. Ini menyebabkan beliau kehilangan hak. Kehilangan hak untuk apa? Adakah untuk menganggotai parti? Adakah untuk menjadi pembuang undi? Adakah untuk menjalankan kempen? Adakah untuk menjadi calon? Apa jawapannya? Cikgu dah katakan tadi. Ya, sekiranya disabitkan kesalahan jenayah, ya, tidak kurang daripada 2,000, tak lebih daripada 12 bulan, okay, diisytiharkan muflis, maka dia tidak boleh menjadi calon pilihan raya. Boleh mengundi? Boleh. Ya, tak jadi calon saja tak boleh. Okey. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya. Parti Sejahtera Mutu. Calon dia nama Mutu. Parti Kemajuan nama dia Ali calon dia. Okay, berdasarkan peraturan pilihan raya di Malaysia, mengapakah kedua-dua calon tersebut layak bertanding? Adakah sebab dia ramai penyokong? Nak menjadi pengundi, menjadi calon mesti tidak boleh memegang mana-mana jawatan dalam perkhidmatan awam. Memiliki kekayaan? Oh, tidak semestinya. Ya. Tiada perniagaan? Tidak semestinya. Jadi jawapannya ialah B, iaitu bukan penjawat awam. Itu adalah syarat yang utama untuk menjadi calon, tidak boleh menjadi ahli ataupun menjadi penjawat awam, memegang jawatan dalam mana-mana perkhidmatan awam. Next. Mutu adalah warga negara Malaysia yang ingin mengundi dalam pilihan raya ke-14. Apakah syarat mutu? Yang ini lagi. Masih. Ini adalah contoh-contoh soalan. Okey, contoh-contoh soalan. Tidak muflis, berumur 21 tahun, mendaftar sebagai pemilih, menjadi ahli dalam parti politik. Ya, itu 2 dan 3. Dia berumur 21 tahun dan dia mendaftar sebagai pemilih, ya. Mengundi. Ini adalah calon-calon yang hendak mengundi. Dia mestilah berumur 21 tahun dan dia berdaftar. Ya, berdaftar menjadi ahli untuk pemilih dalam proses pilihan raya. Okey, so jawapannya adalah C, 2 dan 3. Syarat untuk menjadi pengundi. Okey. Apakah syarat yang melayakkan warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun mengundi dalam pilihan raya? Masih lagi. Ini adalah contoh-contoh soalan yang memang selalu ditanya dan berkisar lebih kurang sahaja. Okey. Baik, apakah syaratnya? Ini pengundi jawapan dia apa dia? Berdaftar sebagai pemilih. Itu syarat utama. Okey, baik. Jom kita tengok subtopik yang seterusnya, negara persekutuan. Okey, ini penting untuk awak tahu, faham dan juga melihat kategori, ya, konsep negara persekutuan kita yang istimewa ini. Okey. So yang seperti yang cikgu cakap kepada anda semua, ini adalah konsep negara persekutuan, ya, di mana kita sebagai rakyat Malaysia yang punya jati diri perlu tahu apa dia dalaman, apa dia jentera. Cikgu dah ajar 3 jentera, legislatif, judiciary dan juga eksekutif dalam bab bahagian 1. Dan ini adalah konsep negara persekutuan. Bagaimana mereka bekerja di dalam sebuah negara persekutuan. Okey, kita lihat maksud persekutuan dulu. Baik, apa dia maksud persekutuan? Ya, penyatuan. Maksud persekutuan adalah penyatuan beberapa buah negeri, ya, yang mempunyai kerajaan pusat, ya, dan di samping itu ada kerajaan-kerajaan negeri yang lain. Inilah maksud persekutuan. Ya, sekali lagi, penyatuan beberapa buah negeri. Tolong berikan kata kunci itu, ya. Okey. Malaysia kita, ya, adalah contoh sebuah negara persekutuan yang jelas, ya. Dan ini adalah kenapa? Untuk memastikan tugas-tugas
berjalan dengan lancar dan juga pengagihan kuasa dalam perlembagaan itu berlaku, di mana tidaklah berlaku pembulutan kuasa di peringkat persekutuan sampai negeri tak boleh nak kata apa. Inilah dia konsep negara persekutuan yang istimewa untuk negara kita Malaysia, di mana pengagihan kuasa dalam pentadbiran Malaysia berlaku, di mana adanya senarai khas untuk senarai persekutuan, adanya senarai khas untuk senarai negeri dan juga senarai khas untuk bersama. Kedua-dua persekutuan dan negeri sama-sama saling bekerja dan saling sama-sama mengambil tanggungjawab bersama. Ini namanya senarai bersama. So sekali lagi cikgu ulang, konsep pengagihan kuasa dalam sistem pentadbiran Malaysia ada 3 senarai, iaitu senarai persekutuan, senarai negeri dan juga senarai bersama. Ya. Dan ini mereka menjalankan tugas berdasarkan kuasa di dalam yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan. Baik, kita lihat pengagihan kuasa. Baik, tadi cikgu dah sebut senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Ini adalah perinciannya. Okay. Apa maksud senarai persekutuan? Memuatkan bidang kuasa di mana hanya kerajaan persekutuan yang mempunyai kuasa terhadapnya. Hak yang perlu dilaksanakan. Senarai persekutuan. Jadi apabila kita sebagai murid tingkatan 5 sekarang, kita faham apa dia senarai persekutuan, kita lihat contoh-contoh senarai persekutuan, maka kita faham, oh ini tugas-tugas kerajaan persekutuan. Oh ini tugas-tugas kerajaan negeri. Oh ini tugas-tugas kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri bersama-sama membantu rakyat. Baik. Apabila kita melihat ketiga-tiga senarai ini, kita dah menjadi seorang warga negara Malaysia yang ada jati diri, ada nilai rasa menghargai tanah air, dan kita seorang warga negara yang mempunyai ilmu pengetahuan, bijak dan tahu tentang konsep negara persekutuan kita. Baik, kita lihat apa dia senarai persekutuan. Okey, semua buka buku teks. Buka buku teks. Muka surat berapa ni? Muka surat 185. Okey, muka surat 185 kita akan lihat pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia. Okey, baik. Yang pertama, hal ehwal luar negeri. Ini luar, hubungan luar ni. Yang dikendalikan oleh Wisma Putra dan juga Kementerian Hal Ehwal luar negara. Okey, apa saja urusan pertahanan, ini adalah kuasa di bawah senarai persekutuan, keselamatan dalam negeri, yang berkaitan dengan ni PKP, Majlis Keselamatan Negara, ini adalah semua di bawah senarai persekutuan, kuasa senarai persekutuan, iaitu keselamatan dalam negeri. Baik, pentadbiran dan keadilan, ini adalah di bawah kuasa senarai persekutuan. Keadilan iaitu mahkamah dan juga bidang pentadbiran, kementerian-kementerian, itu adalah senarai persekutuan. Next, kerakyatan negara. Yang nak memohon kerakyatan, ada 3 jenis kerakyatan. So ini adalah yang diuruskan adalah senarai persekutuan. Nak memohon nak mendapat kerakyatan. Okey, pilihan raya negara juga di bawah senarai persekutuan. Urusan kewangan, yang kita dapat bantuan sara hidup, B40 mendapat bantuan, Cik Kiah dapat bantuan, apa semua dapat bantuan, itu adalah di bawah senarai persekutuan. Perniagaan, perdagangan, perusahaan di bawah senarai persekutuan. Perkapalan, pelayaran, pengangkutan, jabatan ukur dan penyelidikan, kerja raya dan tenaga pusat. Kerja raya ni apa? Tu yang paling ringkas lah, tol tu. Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Timur Barat, Lebuh Raya Pen Borneo yang tengah nak buat tu, itu semua adalah di bawah senarai persekutuan, kerja raya, tenaga pusat. Baik, pelajaran, pendidikan anda, itu adalah di bawah persekutuan. Okey, kesihatan, macam sekarang ni, menguruskan dan juga mengekang gejala C19 ini, COVID-19, dan keselamatan serta buruh sosial, orang asli dan juga hal-hal lain yang berkaitan. Okey, ini adalah senarai persekutuan. Baik, nak ingat semua ke anak-anak murid? Awak boleh ingat, saya cadangkanlah anak-anak murid ingat 6. Memadai ingat 6. Okey, untuk nak menjawab dalam soalan peperiksaan kertas 2, saya cadangkanlah anak-anak murid sekurang-kurangnya ingat 6, dan pilihlah yang mana yang anak-anak murid rasa boleh senang ingat dan boleh huraikan dengan tepat. Next.
Senarai negeri. Baik, apa dia senarai negeri? Undang-undang Islam, syariah, ya, undang-undang negeri. Sebab itulah kalau kita pergi ke negeri Johor, negeri Kedah, lain-lain dia punya mas kahwinnya. Sebab bergantung kepada penetapan undang-undang Islam di negeri masing-masing. Kalau di Kedah mas kahwinnya, mahalnya. Kalau di Johor mas kahwinnya murah aja. So nak kahwin dengan orang Johor Okey. Okey saja cikgu buat contoh supaya anak-anak murid happy dah petang kan. Baik, urusan tanah. Ini adalah senarai negeri. Ini memang payah ni. Urusan tanah ni. Memang kalau nak ikut urusan negeri, memang kerajaan persekutuan tak boleh campur tangan dalam urusan tanah kerana ia memang sepenuhnya milik negeri. Cikgu selalu dalam kelas tahun-tahun yang lalu, apabila cikgu mengajar bab 7, cikgu selalu terkenang akan peristiwa banjir yang sangat dahsyat yang berlaku pada tahun 2009 kalau tak salah cikgu yang menyebabkan banjir yang maha dahsyat yang seluruh negeri pantai timur tenggelam, hilang kampung, hilang rumah, dihanyutkan dan sebagainya. Cikgu pernah mengikut suami cikgu melalui kawasan lodging di kawasan Lebuh Raya, di Gua Musang, antara Gua Musang. Cikgu nampak banyak tanah-tanah yang telah dilopongkan kerana pembalakan. Jadi kita perlu peka sebagai rakyat Malaysia, kita perlu peka peranan kerajaan negeri dalam urusan tanah ini sangat penting kerana iktibar yang kita dapat daripada peristiwa banjir besar itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat yang memberi impak yang sangat tinggi kepada rakyat negara kita. Urusan tanah ini adalah urusan negeri yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat amanah yang perlu ditunaikan dengan baik sekali. Baik, pertanian dan perhutanan. Ini yang cikgu cakap ni masih lagi dalam bidang pertanian dan hutan. Okey. Jadi kerajaan negeri tidak boleh sewenang-wenangnya. Begitu juga dengan isu penanaman sayur di Cameron Highland. Mereka mengutamakan keuntungan menyebabkan tanah-tanah pertanian dan juga perhutanan telah dilopongkan, dibuat tanpa kawalan, penanaman sayur tanpa kawalan sehingga menyebabkan tanah runtuh dan juga banjir besar. Inilah yang perlu rakyat Malaysia kita sedar dan peka dengan suasana dan juga situasi. Jadi apa sebab cikgu cerita-cerita ni semua? Ini yang perlu anda tulis dalam contoh apabila anda membina jawapan dalam kertas 2 nanti. Okey. Bukan saja-saja sembang ni, okey, semua harap semua murid suka dengan kelas cikgu. Okey, baik. Next. Kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni apa? Itulah majlis daerah, majlis bandaraya, Dewan Bandaraya. Ini adalah kerajaan tempatan. Ini adalah milik sepenuhnya senarai negeri. Next, perkhidmatan tempatan. Perkhidmatan tempatan macam-macam lah. Apa saja yang berkaitan dengan perkhidmatan tempatan, cukai dan sebagainya. Kerajaan negeri, di bawah itulah Dewan Undangan Negeri, hari cuti negeri. Kalau ada yang negeri yang ambil cuti nuzul Quran, ada yang ambil hari 1 Ramadan. Ini cuti negeri ni tertakluk. Begitu juga dengan cuti negeri untuk sultan negeri dan sebagainya. Okey, undang-undang negeri sama dengan kerajaan negeri dan undang-undang negeri. So ini adalah senarai negeri. So mudah ingat kot. Senarai negeri So daripada contoh-contoh yang cikgu bagi itu murid-murid dapat ingat. Next. Boleh kita pergi kepada senarai bersama? Next. Kita lihat. Ini senarai bersama. So cikgu nak kita tahu, semua anak-anak murid faham dan tahu. Ini tugas ni bukan negeri, bukan persekutuan saja. Sama-sama kena ambil tahu. Ambil tugas, ambil tanggungjawab. Apa dia tu? Kebajikan sosial. Baik, apa yang berlaku ni? Masa tugas masa keadaan banjir hari itu. Kerajaan persekutuan turun bantu, kerajaan negeri juga bantu. Sama-sama. Ini adalah isu kebajikan sosial. Begitu juga dengan isu kemiskinan, tak ada rumah dan sebagainya. Jadi senarai sama-sama. Senarai sama-sama. Biasiswa, ini adalah di bawah senarai bersama. Taman negara, ini di bawah senarai bersama. Taman negara seperti kawasan-kawasan yang telah digazetkan sebagai taman-taman warisan negara. Perancangan bandar dan wilayah. Perancangan bandar dan wilayah ni apa? Tu nak buat jalan, nak buat highway, nak buat bangunan-bangunan
Ini di bawah senarai bersama. Okey, so kerajaan negeri nak buat bangunan, nak buat jalan, nak buat apa-apa saja, kena juga mendapat persetujuan daripada kerajaan persekutuan. Inilah di bawah perancang bandar dan wilayah. Penjagaan haiwan, ya, ini haiwan-haiwan yang terpelihara, yang perlu kita pelihara seperti harimau Melaya, ya, tenuk dan sebagainya, dan ada yang suka ambil gading gajah. Okey, jadi ini adalah senarai bersama, di bawah senarai bersama. Kesihatan dan kebersihan awam. Ini seperti yang berlaku C19 ini adalah di bawah senarai bersama, iaitu kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan kena bersama-sama berusaha membantu mengekang masalah kesihatan. Contohnya penyakit taun, ya, daripada air, ya, penyakit nyamuk, nyamuk Aedes, okey, nak kena kita fogging dan sebagainya. Ini adalah di bawah senarai bersama. Okey, parit dan tali air, okey, kemudian pemulihan dan juga hiburan awam serta perhubungan. Ini adalah di bawah senarai bersama. Okey, perhubungan awam ni apa? Macam pengangkutan lah. Tu sistem kereta api 2 line, ya, daripada Kuala Lumpur ke Perlis, ya. Okey, baik. Ini adalah senarai bersama. Okey, so pilihlah yang mana rasa nak boleh ingat, yang awak rasa yakin dan mudahkan anda untuk mengingat, dan anda boleh membuat huraian dengan tepat dan juga contoh yang relevan. Okey, next. Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu lambang-lambang negara. So cikgu stimulatekan anda dengan lagu negaraku. Okey, bagaimana kita dapat menghormati lagu negaraku? Okey, bagaimana cara kita menyanyikan lagu negaraku? Sambil jalan-jalan ke? Sambil gerak-gerak ke? Okey, adakah anda rasa apakah perasaan anda apabila melihat lagu negaraku berkumandang? Dia tak dengar, dia buat tak reti je, dia berjalan. Okey, tak memberi hormat kepada lagu negaraku. Okey, so ini dia. Okey, ini hanyalah sekadar untuk stimulate murid-murid saja dengan soalan. Ya, ayo kita pergi kepada lambang-lambang negara. Okey, di mana kita dapat melihat fungsi-fungsi lambang negara. So apabila kita belajar pada hari ini, apa yang cikgu ajar, cikgu harap murid-murid dapat fokuskan, dapat beri penekanan kepada fungsi-fungsi lambang. Ya, kerana dalam soalan peperiksaan dia akan tanya apa fungsi-fungsi lambang untuk soalan fakta dan juga kemahiran berfikir aras tinggi yang berkaitan dengan fungsi dan juga kepentingannya. Okey. Okey. Baik, kita nak lihat elemen-elemen yang terdapat dalam jata negara dahulu. Okey, kita lihat jata negara. Apa dia jata negara ni? Awak dekat sekolah ada badge kan? Badge tu apa? Yang dekat tudung awak kan, dekat baju. Itu adalah jata sekolah anda. So badge sekolah, jata negara. Sama juga badge negara, jata negara, badge. Okey. Baik, 4 jalur berlainan warna, di tengah-tengah ada perisai, ya, merujuk kepada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Ini disebut sebagai negeri-negeri Melayu Sekutu. Okey, itu dia jata negara. Cantik jata negara kita kan? Cikgu suka. Okey, negeri-negeri ini dikenali sebagai negeri-negeri Melayu Bersekutu, ya. Yang awak nampak warna merah, hitam, putih dan juga kuning itu kan? Okey, itu adalah negeri-negeri Melayu Bersekutu yang terdiri daripada negeri Perak, Selangor dan Negeri Sembilan serta Pahang. Warna hitam dan putih itu negeri Pahang, ya, dan warna merah kuning itu negeri Selangor. Okey, warna hitam, putih, kuning negeri Perak. So dia letakkan warna-warna itu. Okey, dan ada bunga raya melambangkan bunga kebangsaan. Okey, dan ada bintang pecah 14. Ini adalah bintang pecah 14 yang menjadi gabungan 14 buah negeri dalam persekutuan. Okey, ada keris. Baik, nampak keris kan? Ada 5 bilah keris. Baik, ini adalah mewakili negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ya, awak dah belajar masa tingkatan tingkatan 2 dulu kan? Awak belajar tentang negeri Melayu tidak bersekutu kan? Ya, iaitu mewakili negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Ya, ada pokok pinang tu. Kat tepi tu. Ini bukan negeri Melayu bersekutu ni. Tidak bersekutu ni. Ini kategori negeri-negeri selat dulu kan. Ya, awak belajar kan? Ya, sebatang pokok pinang mewakili negeri Pulau Pinang. Okey. Bulan sabit berwarna kuning bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi. Kemudian ada pokok Melaka. Okey, belah kanan tu kan? Nampak pokok Melaka melambangkan negeri Melaka dan pokok pinang tadi melambangkan negeri Pulau Pinang. Okey. Dan nampak tak ada jata negeri.
Ya, jata negeri di kiri dan kanan bunga raya. Okey, jata negeri untuk negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Okey, Sarawak sebelah kanan, Sabah sebelah kiri. Okey, 2 ekor harimau kiri kanan. Lambang apa? Keberanian. Okey, dan di bawah sekali ada cogan kata, iaitu bersekutu bertambah mutu. Baik, nanti kita nak lihat apa dia maksud cogan kata bersekutu bertambah mutu ini. Inilah dia. Okey, secara jelasnya anda boleh lihat dengan lebih jelas. Cikgu telah perincikan supaya awak nampak ya bagaimana jata negara yang cantik ini berperanan dan juga fungsi. Okey, so boleh screenshot. Okey. Cikgu, Ya. yang dekat bunga raya tu tak nampak. Kat bunga raya tak nampak? Oh, tu tak boleh sayang sebab ada stop sharing tu. Kalau cikgu tekan yang tu, habis. Tak boleh hide ke? Cikgu, hide cikgu. Hide sebab nanti cikgu nak cari nanti cikgu tak jumpa. Okey, di situ bunga raya. Okey, bunga raya ini cikgu bacakanlah ya. Melambangkan bunga kebangsaan. Okey, bunga raya melambangkan bunga kebangsaan. Cikgu nanti cikgu kalau hide yang tu nanti merapak-rapak cikgu cari sekarang. Okey. Okey semua? Ada apa soalan nak tanya? Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, cikgu teruskan ya. Kita pergi kepada jalur gemilang, lambang yang kedua. Okey, sebab sekejap lagi cikgu nak banyakkan lihat contoh soalan ya supaya murid dapat mengaplikasikan teknik menjawab dengan cemerlang. Cikgu nak buku boleh dibaca, cikgu boleh mengajar, tetapi teknik menjawab nombor 1 penting. Okey. Okey, kita tengok jalur gemilang. Wah, ini yang cikgu paling sayang sekali ni. Apabila masuk je tanggal 31 Ogos, bulan Julai je cikgu memang kelang kabut dah dekat sekolah. Ya, nak mengibarkan jalur gemilang seluruh kawasan sekolah, berlawan-lawan dengan sekolah rendah dari SK Bandar Baru Bangi di depan sekolah cikgu. Okey. Okey, apa tu dia fungsi jalur gemilang? Membangkitkan semangat perjuangan. Okey, ini membangkitkan semangat perjuangan. Apabila kita pegang jalur gemilang, rasa perjuangan diri kita sebagai rakyat Malaysia adalah sangat kita yakin ini adalah tanggungjawab kita memelihara kedaulatan tanah air, kan? Okey. Bila mula dikibarkan ni? Ya, apabila bendera Union Jack diturunkan pada malam 31 Ogos 1957, jalur gemilang ya pada masa itu bendera Persekutuan Tanah Melayu telah naik dengan megahnya. Baik, siapa penciptanya? Nama dia adalah Muhammad bin Hamzah. So bendera ini kalau cikgu tunjukkan kepada semua anak murid boleh nampak ya bagaimana bendera ini datangnya daripada reka bentuk yang telah digabung jalinkan. Okey. So inilah dia asal reka bentuk jalur gemilang yang telah diambil sana sikit, sini sikit, sana sikit, sini sikit dan dibentuk sebuah jalur yang megah berkibar untuk negara Malaysia. Okey. So inilah dia pencipta iaitu Muhammad bin Hamzah. Baik. Apa kepentingannya? Okey, tadi cikgu kata mewujudkan jati diri kan? Ya, menunjukkan taat setia. Apabila kita adalah jalur gemilang, ini melambangkan ketaatan kita kepada negara Malaysia. Ya, melambangkan perpaduan, melambangkan kebanggaan kita sebagai rakyat. Ya, dan kita sebuah negara yang ada kedaulatan. Baik, kedaulatan ni cikgu harap semua dah faham akan maksud kedaulatan dalam bab yang cikgu pernah ajar dalam kelas murid-murid dahulu dalam masa di dalam bab 1 dan 2 tentang kedaulatan. Okey. So kedaulatan, konsep kedaulatan, negara yang berdaulat, rakyat yang mempunyai kedaulatan. Okey. Kerana adanya bendera inilah yang melambangkan kedaulatan kita. Ya, melambangkan penyatuan negeri Malaysia. Dan sudah tentulah jalur gemilang ini akan membangkitkan semangat patriotisme yang sangat tinggi dalam diri kita. So, untuk jawapan apakah kepentingan lambang jalur gemilang, maka inilah senarainya yang harus anda huraikan. Tak boleh tulis jawapan dalam bentuk poin, haram hukumnya. Anda harus huraikan dalam bentuk ayat yang sempurna. Next. Okay, kita lihat lambang dan makna. Yang ini cikgu hanya perincikan dari dalam bentuk
apa ni kita panggil apa ni? Cikgu dah lupa pula dah. Peta minda. Cikgu dah tak masuk kelas dah, tak boleh nak sebut dah. Minta maaf. Okey, so cikgu peringkaskan dalam bentuk yang begini. Okey, supaya semua anak murid dapat lihat. Tadi cikgu bincangkan dalam bentuk huraian. Jadi ini adalah lambang dan makna. So murid boleh perincikan. Merah lambangnya keberanian, putih lambangnya suci, biru lambangnya perpaduan, kuning lambangnya kedaulatan raja-raja, bulan sabit lambangnya agama, agama rasmi, agama Islam, bintang pecah 14 lambang gabungan 14 negeri, dan juga gabungan negeri-negeri di Malaysia, iaitu jalur merah dan juga putih. Okey. Okey, masih lagi cikgu perincikan dalam bentuk peta minda ini. Okey. Okey semua? Okey. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Okey, so dalam peperiksaan soalan lambang anda harus menguraikan dalam bentuk inilah. Cikgu selalu mengajak anak-anak murid cikgu menyanyikan lagu Jalur Gemilang. Jadi bila menyanyikan lagu Jalur Gemilang, awak boleh jawab soalan ni. Ini adalah satu tips lah untuk menjawab soalan lambang untuk Jalur Gemilang. Merahmu bara semangat wajah, kuningmu putihmu bersih, kan? Okey, cikgu pun dah tak ingat lah nak nyanyi lagu Jalur Gemilang. Okey, semua anak murid lagi pandai kan? Okey, alright. Okey, sekali lagi cikgu huraikan kepentingan Jalur Gemilang. Okey, bendera Malaysia membezakan negara kita dengan negara lain, ya. Ini penting. Apabila nak menjawab soalan Jalur Gemilang, ianya membezakan negara kita dengan negara yang lain. Nampak bendera macam bendera US. Nampak bendera macam bendera negara Australia. Okey. So membezakan negara, kerana adanya bulan dan bintang itu dengan jelas menunjukkan itu adalah jalur kesayangan kita, di mana inilah yang dapat menimbulkan rasa semangat perjuangan, semangat patriotisme, bahat kepada raja dan pemimpin. Kita rasa megah apabila jalur ini berkibar, kita rasa megah sebagai rakyat Malaysia, bersemangat untuk menjadi seorang rakyat yang ada jati diri, yang ada semangat cintakan tanah air, yang bertanggungjawab dan menghargai dan serta memuliakan bendera kebangsaan. Sanggupkah anda melihat bendera kebangsaan dibakar? Sanggupkah anda melihat bendera kebangsaan dipijak-pijak? Ini lambang jati diri kita, membuktikan sejauh mana jawapan perasaan anda adalah jawapan jati diri anda. Okey, baik, kita lihat lagu Negaraku pula. Baik, ini adalah lagu kebangsaan, di mana sejarahnya berasal daripada lagu God Save the Queen. Sekarang lagunya namanya lagu tajuk Negaraku, dicipta tahun 1957, di mana Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri pada ketika itu, telah mengetuai sekumpulan jemaah hakim di Dewan Polis Depo Kuala Lumpur, di mana pada masa itu mereka telah membuat pemilihan lagu. Lagu Terang Bulan telah dipilih, dan ianya dipilih kerana mempunyai unsur-unsur kemelayuan ataupun tradisional. Sebab itu kenapa lagu Terang Bulan daripada negeri Perak ini dipilih rentaknya, untuk dijadikan sebagai lagu kebangsaan. So apabila lagu kebangsaan ini telah dipilih, diperkenankan di dalam Majlis Raja-Raja Melayu, kemudian liriknya digubah semula oleh Encik Saiful Bahri, daripada tajuk lagu Terang Bulan. Okey, baik semua. Ingat lagi lagu Negaraku? Walaupun dah beberapa bulan tak nyanyi ni kan. Tadi cikgu nak menyanyi lagu Jalur Gemilang macam dah lupa. Sebab bila kita dah dalam keadaan bulan puasa, dalam keletihan dan otak yang letih, kita nak mengingat agak payah. Jadi harap anak-anak murid terus segar, walaupun dalam bulan Ramadan ni, kita harus terus kekal segar supaya otak kita dapat berfungsi dengan baik dan juga mengingat, terutamanya apabila kita study. Okey,
Okey, ini adalah lagu kebangsaan. Okey, lagu terang bulan. Okey, Cikgu perincikan dalam bentuk petaminda yang lebih anda mudah ingat. Okey. 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 Okey, saya harap dengan iting ini, peta iting yang cikgu telah buat ini, okey, murid-murid lebih jelas tentang konsep lagu kebangsaan. Okey, menggambarkan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara, menuntut kita bersyukur dan taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan tanah air dan mempertahankan negara dan menimbulkan semangat cintakan negara. Okey, semua dah screenshot untuk peta iting cikgu ni? Okey. Baik, apa perasaan anda ketika mendengar lagu kebangsaan? Okey. Apa perasaan anda ketika mendengar lagu kebangsaan? Sepatutnya ini yang perlu. Rasa syukur, rasa bangga, rasa gembira, rasa patriotisme. Ini adalah perasaan. Okey. Rasa syukur sebab negara kita kaya dengan hasil bumi. Rasa bangga kerana kita terkenal di seluruh dunia. Rasa gembira kerana negara kita aman dan makmur. Ya, dengan rasa nilai cintakan tanah air, kita dapat tumpahkan taat setia dan cintakan negara. Okey. Bagaimana kita nak hargai jalur gemilang? Bagaimana? Ya, bagaimana kita nak menghargai jalur gemilang? Okey. Kibarkan bendera. Hormati bendera. Bawa bendera ke mana-mana. Terutamanya apabila kita pergi ke luar negara mewakili sukan dan sebagainya. Bawa bendera kita. Dan kita buat apa sahaja aktiviti yang berkaitan dengan bendera. Okey. Kibarkan bendera bila ketika bulan kemerdekaan. Hormati bendera ketika perhimpunan sekolah. Bawa bendera ketika mewakili negara. Okey, aktiviti bendera. Ini konvoi bawa jalur gemilang. Okey. Alright, so ini adalah bagaimana cara untuk kita menghargai dan bagaimana nak huraikan perasaan kita apabila kita mendengar lagu kebangsaan, apabila lagu ini berkumandang. Okey? Okey, jom kita jawab soalan boleh? Okey, boleh turn on mic? Okey, apakah maksud lambang bulan sabit? Islam agama rasmi. Tanya, next. Gambar 4 menunjukkan jata negara kita Malaysia. Ini boleh buka muka surat 1. Saya rasa A. 1 dan 2. Saya rasa A lah. Saya rasa A. Mempertahan semangat kenegerian kan? Jadi potong siap-siap jawapan pilihan nombor 3. So pilihan nombor 3 untuk C dan D adalah memang confirm bukan pilihannya. So pilihannya telah kita senarai pendekkan pilihan A dan B. So apakah jawapan untuk jawab soalan ini? C. 1 dan 2, memperkukuhkan perpaduan rakyat dan melahirkan rakyat yang semangat wajar. Ada kaitan dengan ekonomi tak? Tak ada kan ya? Okey, so jawapannya adalah A. Okey, teruskan lagi usaha. Jangan rasa malu dan segan kerana kesilapan jawapan, tak ada. Okey, kita adalah murid belajar yang perlukan tunjuk ajar. So untuk jawapan sekali lagi cikgu nak ajak murid-murid untuk soalan jawapan untuk jawapan objektif, cari dulu jawapan yang tidak berkaitan, yang tidak berkenaan. Okey, nampaknya jawapan 3 dan 4 adalah bukan jawapan yang berkenaan dengan jata negara. So 1 dan 2 adalah pilihan yang tepat sekali. Next. Antara yang berikut, yang manakah lambang negara Malaysia? Kita ada 3 lambang kan yang dalam buku teks kan? So, jawapannya adalah itulah jawapannya 3 dan 4 D. Okey,
Next, jangan malu. Terus, mengapakah jata negara penting kepada warga negara Malaysia? Sekali lagi. Okey. Macam cikgu ajar tadi. Cari jawapan yang tidak tepat. B. Yang tidak tepat mana? B. Ya. Kedaulatan Sultan. Ada tak kaitan? Tak ada. Tak. Individualisme. So, ya. So 2 dan 3 bukan pilihan. So sudah tentulah jawapannya ialah 1 dan 4. Okey. So teknik untuk anda memilih jawapan untuk kertas 1, cari dulu jawapan yang tidak berkaitan dengan soalan. Okey. Jelas dah teknik? Jelas. Jelas. Okay, good. Gambar 3 adalah bendera jalur gemilang yang menjadi kebanggaan bangsa dan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mesti berbangga dengan bendera tersebut kerana ia adalah lambang. Lambang apa? D. Kedaulatan. Hubungan, kegigihan, kemajuan, kedaulatan. Ya, tanya kepada anak murid. Dari sekolah mana tu abang? SMK BBB. Alhamdulillah. Tentu Tuan Dr. Encik Ibrahim Ishak sangat berbangga dapat menjawab soalan ini. Tanya. Okey, kelas mana tu? Bakti. 5 bakti. Alhamdulillah. Siapa nama tu? Haziq. Aziz, I love you. I miss you, Aziz. Cikgu rindu. Okay, next. Ini adalah soalan kertas 2 bahagian. Bahagian apa? Jawab semua. Ayo. Bahagian apa ni? Ini adalah bahagian A, kan? Ini adalah kertas 2 bahagian A. Ya, soalan A itu adalah jenis struktur tertutup dan soalan B adalah jenis struktur terbuka. Okey. Nak jawab struktur tertutup ni nak jawab panjang-panjang ke? Tak, pendek je. Kerana markah yang diminta di situ hanya 2 markah. Dalam soalan B, kata pada jata negara bersekutu bertambah mutu. Tadi cikgu dah ajakkan untuk anda sama-sama kan? Ini jawapan untuk 2 markah. Jadi jawapan untuk 2 markah anda harus jawab berdasarkan pemberat markah. Okey? Tetapi cikgu tetap mendorong anak-anak murid tulis lebih, jangan kurang. Okey. C. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk melalui amalan penghayatan lambang-lambang negara? Okey, 3 markah. Okey, lambang penting kepada sesebuah negara. Ulaskan. 3 markah. Okey, so 10 markah untuk kertas 2 bahagian A. Ya? Okey. Okey, jom kita tengok skemanya. Berikan maksud lambang pada jata negara berikut. Okey, siapa nak jawab? Alamak, dah tertulis pula. 5 bilah keris iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okay. Yes. Apa dia tadi? Jawapan untuk soalan yang nombor 2. Bahagian yang kedua. Soalan dia apa tu? Apa soalan dia? Lupa. Okay, tengok balik. 2 ekor hari. 2 ekor Keberanian. Keberanian. Okay. Lambang keberanian. Keberanian. Aduh, tanya. Okay. So tadi untuk skema jawapannya ialah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu terdiri daripada 4 negeri iaitu 5 negeri iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor. Untuk negeri Melayu tidak bersekutu. Yang bersekutu ada 4 negeri sahaja kan? Ya, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Okey, ini tidak bersekutu. Dan 2 ekor harimau lambang keberanian. Baik, apa jawapan untuk bersekutu bertambah mutu? Baik, bersekutu. Okey, cuba kita lihat definisi dulu. Bersekutu. Bersekutu ni apa dia? Lebih kurang macam perpaduan. Ya, bagus. Seolah-olah macam bersama-sama. Ya, bersatu padu, bersekutu. Bersekutu ni bersatu. Bertambah mutu. Bertambah itu akan meningkatkan. Maksud bertambah ialah meningkatkan. Apa dia mutu? Mutu ialah apa? Kemajuan. Itu adalah contoh. Mutu. Mutu adalah kualiti. Definisi. Maksud mutu.
Quality. Bagus, anak siapa tu? Okey, bersekutu bertambah mutu. Baik, bagaimana kita dapat mengaplikasikan cogan kata tersebut untuk kemajuan negara? Cara nak jawab. Okey, cikgu bagikan contoh kepada anda. Ya, slogan ini dapat memupuk kemajuan negara apabila menerapkan semangat kerjasama bagi mencapai kesepakatan dalam masyarakat. Selain itu, utamakan semangat bersatu padu supaya negara aman dan damai. Mengamalkan sikap tolak ansur supaya masyarakat kekal harmoni. Akhir sekali memupuk semangat musyawarah bagi meningkatkan persefahaman pelbagai kaum. Cikgu jawab jangan kurang, tetapi untuk jawapan ini cikgu beri untuk markah 4 sebenarnya. Tetapi yang diminta hanya 2. So, pada pandangan cikgu, tulislah lebih, jangan kurang. Ya, apabila kita ada jawapan, ada idea untuk menulis, tulis saja. Kerana pemeriksa akan tidak rasa kuat memberi markah kepada anda. Okay. So, menerapkan semangat kerjasama, ya, semangat musyawarah, tolak ansur dan juga kesepakatan. Ini adalah 4 bersekutu bertambah mutu yang dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Next. Faham. Okay. Next. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri masyarakat Malaysia yang dapat dibentuk melalui amalan penghayatan lambang-lambang negara? Okey, fahamkan soalan. Ciri-ciri masyarakat Malaysia. Siapa? Anda, kita. Put yourself into the situation. Untuk nak menjawab soalan kertas 2 ni, cikgu mencadangkan kepada anak-anak murid, letakkan diri anda dalam situasi. Apa ciri-ciri? Apa faktor-faktor masyarakat Malaysia? Kitalah rakyat, ya, yang dapat dibentuk. Nak bentuk diri kita ni. Untuk apa? Amalan penghayatan lambang-lambang negara. Supaya kita ni menghargai, supaya kita ni tahu dan faham tentang apakah lambang-lambang negara. Okay. Apa ciri-ciri yang kita perlu ada dalam diri supaya kita ni orang yang alert tentang lambang negara. Jangan orang tanya, ada bunga raya lah awak punya badge negara. Ni awak berada di London, belajar engineering aerospace di University College of London. Okey, ditanya tentang jata negara. Negara awak ada bunga raya lah. Apa maksud bunga raya ini? So ini dia ciri-ciri yang perlu ada dalam diri kita. Baik, lambang penting kepada sesebuah negara. Okey, untuk soalan D. So kita tengok C dulu. Apa ciri-ciri masyarakat agak awak? Pada pendapat saya, wujudnya masyarakat yang mentaati raja dan pemimpin negara, di mana rakyat akan menjadi rakyat yang sedia berkorban demi kepentingan negara. Contohnya sentiasa mematuhi undang-undang. Jadi inilah ciri-cirinya. Ya, ciri iaitu mentaati raja. Apabila kita menghayati lambang, kita akan mentaati raja. Kita akan mentaati pemimpin negara. Apabila kita taat, kalau raja kita suruh kita perang, kita nak perang tak? Sure, perang. Berkorban untuk negara. Okey, okey. Baik, selain itu rakyat akan, ini untuk F yang kedua. Rakyat akan sentiasa memelihara nama baik. F yang kedua, memelihara nama baik. Letakkan kata hubung supaya dihormati oleh negara seluruh dunia. Ini dia. Okey, so inilah dia cara membina jawapan. Sebab jawapan ini hanya untuk 3 markah. Jadi tulisannya, cara menulisnya, pemberat jawapannya memadai untuk 3 markah. Okey, faham soalan. Okey, yang penting kena faham soalan. Ditanya ciri-ciri, jawab ciri-ciri masyarakat. Ya, apa sifat-sifat masyarakat yang perlu ada. Okey, next. Okey, lambang penting. Untuk apa? Meningkatkan identiti dan imej negara. Di mana rakyat sentiasa menunjukkan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Jadi F dia apa dia? Meningkatkan identiti ataupun imej negara. Ya, supaya apa? Supaya kita ada jati diri. Okey? Contohnya kita buat apa? Kibarkan jalur gemilang. Masa bila? Acara sukan. So dah dapat dah 3 markah untuk ini saja. Okey? Okey. Boleh? Senang kan? Okey. Next.
Ini soalan esei bahagian B. Kertas 2 bahagian B yang memperuntukkan 20 markah. Okey? Jelaskan sejarah penciptaan bendera kebangsaan negara kita. 4 markah. Sejarah penciptaan bendera tadi cikgu dah ajar kan? Okey. B. Terangkan maksud warna dan simbol. 4 markah. Bila 4 markah, 4 fakta. Sejarah penciptaan, 4 markah, 4 fakta. Okey? Jadi cara itulah anda mengumpul fakta untuk nak membina jawapan untuk pilihan soalan nombor 10 bahagian A dan B ini untuk 4 markah. Baik, C. Sebagai warga negara Malaysia, kita bertanggungjawab menghargai dan memuliakan bendera kebangsaan kita. Beri ulasan. Bagaimana kita nak tanggungjawab menghargai, menunjukkan penghargaan kita kepada bendera kita? Caranya, ini adalah jawapan di mana kita harus memberi ulasan tentang cara-cara untuk nak menunjukkan kita sebagai rakyat bertanggungjawab untuk menghargai bendera ataupun jalur kita ini. Baik, soalan pilihan D. Berikut adalah lirik lagu Jalur Gemilang. Okey. Jalur gemilang di bawah naunganmu, jalur gemilang kami semua bersatu, berpaduan, ketaatan, amalan murni rakyat Malaysia. Baik, sejauh manakah kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita? Cuba awak lihat frasa-frasanya sebelum kita lihat kepada skema. Ya, jalur gemilang di bawah naunganmu. Apa maksud di bawah naunganmu? Kita ni lah di bawah naungan jalur gemilang. Kita rakyat berada di bawah naungan jalur. Jalur gemilang adalah lambang kedaulatan negara. Jadi kita rakyat berada di dalam negara yang berdaulat. Boleh orang datang perang dengan kita sesuka hati. Boleh orang datang menjajah ekonomi kita. Boleh orang datang menetapkan apa saja yang berkaitan dengan peraturan-peraturan negara. Oh no. Kan kita berada di bawah sebuah negara yang berdaulat. Jalur gemilang kita. Okey? Baik, jalur gemilang kami semua bersatu. Kita bersatu bila ada sukan rakyat Malaysia menyokong badminton Malaysia. Perpaduan dan ketaatan. Kita ni bersatu padu. Kita taat kepada raja dan juga negara. Dan inilah amalan kita sebagai rakyat Malaysia. Inilah cara kita menguraikan jawapan ini. Bagaimana kita mengulaskan jawapan ini? Okey, cikgu ambil soalan ini daripada Cikgu Sarapa Ismail daripada MRSM Penggalan Cepa. Terima kasih Cikgu Sarapa kerana berkongsi soalan bahagian B yang cikgu rasa yang terbaik untuk kita kongsikan pada hari ini. Okey. Jelaskan sejarah penciptaan bendera kebangsaan negara kita? Ada idea? Cuba lihat, ada idea? Ada nak nyatakan? Jelaskan sejarah penciptaan bendera kebangsaan negara kita? Inilah dia sejarahnya. Tadi kan cikgu dah ajar. Penubuhan jawatan kuasa khas. Ini ada dalam buku teks, muka surat berapa tu? Jawapan untuk ini ada dalam muka 189. Semua buka muka surat 189, awak boleh lihat. Inilah dia jawapannya. Okay? Seorang arkitek yang hebat, nama dia Encik Muhammad Hamzah, yang telah dipilih, di mana bendera ini telah diubah suai, yang memasuki untuk pertandingan mereka bentuk pilihan raya, penciptaan ni 373 orang. Dan pada masa itu, Akhbar Malemil telah memberi macam satu iklan lah, untuk buka kepada orang ramai pada tahun 1950 pada masa itu. Dan pada bendera ini telah berkibar pada kali pertamanya pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Okey, baik. So ini adalah skema untuk jawapan sejarah penciptaan bendera kebangsaan negara kita. Cikgu harap semua dah buat catatan dan semuanya dah ambil shoot. Okey, next. Kita pergi, ini untuk soalan berapa markah tadi? 4 markah kan? Okey, so satu pilihan, satu fakta untuk satu markah. So awak boleh pilih 4 jawapan daripada skema yang cikgu berikan ini. Okey, jelas semua? Okey, next.
Terangkan maksud warna dan simbol yang terdapat pada bendera kebangsaan. Ini senang, nyanyilah lagu. Okey, merahmu bara semangat wajah, putihmu bersih budi perketi, kuning berdaulat, payung negara, biru lambang perpaduan kami semua. Kan? Okey, so nyanyilah lagu Jalur Gemilang. Tentu anda dapat menjawab soalan bendera kebangsaan. Cikgu, boleh ke nak tulis lirik lagu? Janganlah. Jangan hanya tulis lirik lagu. Anda perlu menghuraikan tetapi menggunakan fakta di dalam lirik lagu sebagai fakta untuk anda menghuraikan jawapan, terangkan maksud warna dan simbol. Jelas? Okey, semua? Okey? Alright. Ini untuk 4 markah kan? So, awak boleh pilih 4 fakta. Okey, next. Sebagai warga negara Malaysia, kita bertanggungjawab menghargai dan memuliakan bendera kebangsaan kita. Berikan ulasan. Apa kita nak buat ni? Kita sebagai rakyat Malaysia, kita nak menghargai dan memuliakan bendera. Apa kita nak perlu buat? Itu maksud berikan ulasan anda. Okey. Okey, nak mula ayat bagaimana? Sebagai, ni jawapan bahagian B ni perlu tulis panjang kan dan berperenggan kan? Apatah lagi dia minta kepada berapa markah? 6 markah kan? Ya, 6 markah panjang ya. Sebagai warga negara Malaysia, kita bertanggungjawab menghargai dan memuliakan bendera kebangsaan kita dengan cara, barulah mula fakta ni. Dengan cara menaikkan jalur gemilang semasa nyanyian lagu negaraku serta bersama-sama berdiri tegak sebagai tanda menghormati jalur gemilang. Okey, nak guna kata hubung kan? Selain itu, kita haruslah menjaga maruah dan juga kemuliaan jalur gemilang kita. Ya, supaya jalur gemilang menjadi lambang kedaulatan kepada tanah air kita Malaysia. Titik. Okey, perenggan yang kedua. Selain itu, kita haruslah menghias jalur gemilang di dalam kelas-kelas ataupun di kawasan perkarangan sekolah sebagai lambang ya kemegahan kita menyambut bulan kebangsaan. Okey, pada setiap tahun. Titik. Dah dapat lagi markah. Selain ataupun kita guna akhir sekali lah sebab 6 markah kan. Ataupun sebab kita dah banyak tu, contoh dah dapat 1 markah lagi. Okay. Selain itu, kalau nak mula lagi dengan fakta, awak guna selain itu. Tapi kalau awak dah nak habis, baru kata akhir sekali. Okay. Menjelaskan kepada pelajar lain akan kepentingan menghormati jalur gemilang. Selain itu dapat menyertai perakan jalur gemilang. Contohnya menyertai konvoi bermotosikal jalur gemilang. Okay. Bagaimana nak tulis infront? Maka dengan itu ya sudah tentulah ya apabila saya mengamalkan ya memuliakan bendera kebangsaan, sudah pasti akan menanam semangat jati diri yang jitu padu dalam diri rakyat Malaysia masing-masing. Titik. Infront boleh ambil ayat soalan ke? Tak boleh. Infront tak boleh ambil balik ayat soalan. Nanti awak hanya akan dapat 0 markah. Okey, itu adalah 6 markah untuk pilihan untuk soalan bahagian C. Kemudian tadi soalan D, 6 markah lagi. Berikut adalah lirik lagu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang di bawah naunganmu, Jalur Gemilang kami semua bersatu. Baik, sejauh manakah anda dapat melaksanakan tanggungjawab ini? Ini kira soalan aras susah ni sebenarnya. Okey, tapi awak jangan takut. Jangan takut apabila dapat soalan, susahlah saya tak boleh jawab, tinggal tempat kosong. Jangan tinggal tempat kosong. Okey, rugi. Sebab ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Anda hanya digalakkan untuk menulis jawapan yang berkaitan dengan apa saja yang terfikir dalam diri anda. Bagaimana nak melahirkan sebuah jawapan yang baik ya, berlandaskan kepada syarat. Jangan lari daripada prinsip jalur gemilang. Kenapa kita harus ada jalur gemilang? Kenapa kita harus menghormati jalur gemilang? Ya, kenapa kita sebagai rakyat Malaysia bangga dengan jalur gemilang? Cukup jawapan anda untuk 6 markah ini. Jangan takut dengan stimulus soalan yang menggentarkan ini. Jangan. Kita fokus kepada kenapa jalur gemilang ini penting. Itu pun sudah memadai. Ya, awak jawab begitu pun sudah layak untuk awak dapat 6 markah. Walaupun awak tidak respon sepenuhnya kepada jalur yang telah dibolkan itu. Itu hanya stimulus sahaja yang menakut-nakutkan.
Jadi awak jangan rasa takut bila tengok soalan ni dah tak tahu nak jawab macam mana. No. Okay, ini dia. Ini dia skema dia. Okay, so binalah ayat daripada skema-skema yang cikgu nyatakan ini. Okay, merasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Tu di bawah naunganmu. Ya, ianya menjadi simbol kedaulatan negara, simbol kemerdekaan negara di mana kita sebagai rakyat Malaysia sanggup berkorban. Ya, selain itu, okey, jalur gemilang juga menghendaki kita supaya menjadi seorang rakyat yang bersyukur, ya, di mana negara kita yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, kita dapat mengadakan kerjasama antara kaum, tidak kira Melayu, Cina dan India. Tulis jawapannya. Ya, itu adalah contoh, okey, huraian yang membawa kepada contoh, ya, masyarakat Melayu, Cina dan India hidup bersatu padu, harmoni, dan kita sama-sama dapat bersatu padu di dalam sebuah negara yang aman dan sejahtera. Titik. Maka dengan itu, inference kan, okey, maka kesetiaan rakyat dapat dipupuk melalui prinsip-prinsip ketaatan kita kepada raja dan negara apabila kita mendalami lirik lagu Jalur Gemilang. Okey, boleh? Okey, senang kan? Okey, sekiranya rakan anda menjemput anda menyertai satu perhimpunan tunjuk perasaan yang meminta anda untuk memijak dan membakar bendera kebangsaan, apakah reaksi anda? Ini saja cikgu buat saja untuk nak menarik perhatian anda dalam keadaan kita dah nak habis dah ni. Cikgu dah nak habis dah ni. Okey? Alright, so fikir-fikirkan untuk jawapan ini. Okay? Okay, cikgu nak semua murid banyakkan latihan kertas 1. Okay? Banyakkan latihan kertas 1. Gunakan, manfaatkan masa untuk anda perbanyakkan membuat latihan kertas 1 dan huraikan fakta-fakta tambahan apabila kita menjawab kertas 1. Apa tujuannya? Adalah untuk membina keyakinan kita, membina fakta untuk jawapan bahagian A dan juga bahagian B kertas 2. Kerana soalan kertas 1 ini dia merujuk kepada 40 soalan semua bab tingkatan 4 dan semua bab tingkatan 5. Jadi apabila kita menjawab satu set soalan kertas 1 ini, dia menjadikan kita seolah-olah kita menjawab dan mengulang kaji keseluruhan 19 bab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi cikgu haraplah ya semua anak murid manfaatkan waktu cuti PKP ini untuk berada di rumah dan buat ulang kaji. Ya, jangan lemahkan diri kita, jangan lemahkan minda kita apabila kita dalam keadaan Ramadan ini dan kita hanya berehat, tak mahu macam tu. Ya, manfaatkan waktu. Okey, banyakkan soalan-soalan, buat soalan ya, kerana inilah yang akan menambah ya keupayaan untuk awak mendapat A dalam peperiksaan SPM. Ya, cuba untuk dapat 35 betul dan ke atas ya. Supaya anda ada peluang untuk mendapat A dalam mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah sangat menarik anak-anak murid. Rugi kalau kita rasa belajar sejarah sesuatu yang payah. Okey? Dan apabila cikgu-cikgu bagi nota-nota, ya, awak boleh buat nota, awak jadikan ianya sebagai buku nota. Ya, gunting lekatkan. Okey? Ini nota-nota awak sendiri, ya. Tak payah beli, tapi awak boleh. Sebab cikgu-cikgu rajin ya memberikan kepada anda nota-nota peta minda, peta iting dan sebagainya ya untuk anda peringkaskan dalam bentuk sebuah buku nota yang awak boleh bawa ke mana-mana. Okey, ada soalan semua? Okey, tak ada apa soalan? Ada yang nak Tak ada cikgu. Tak ada, okey. So cikgu, ini adalah beberapa buah buku lah yang Tidak ada cikgu. Ya, cikgu cadangkan kepada awak untuk memiliki kerana ini antara buku-buku yang terbaik lah. Dan juga ini adalah buku-buku modul yang terbaik juga yang untuk anda miliki. Manfaatkan waktu yang ada. Okey? Kepada murid-murid yang ingin mendapatkan buku ini, bolehlah hubung dengan nombor yang cikgu letakkan itu. Semua guru-guru yang cikgu letakkan buku contoh di sini semua buku-buku yang baik daripada sifu-sifu yang terbaik. Ya, guru-guru yang terbaik. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya cikgu? Sebelum cikgu
Ada apa soalan? Okey? Semua okey? Jelas dengan ya, alhamdulillah. Okey, cikgu ingin melihat murid-murid daripada sekolah-sekolah, nyatakan nama-nama sekolah anda supaya pihak PPD Hulu Langat dapat melihat ya statistik sekolah-sekolah yang menyertai untuk program digital learning anjuran PPD Hulu Langat ini. Okey, ada soalan-soalan nak tanya? Seronok belajar dengan cikgu petang ni? Mengantuk tak? Okey, daripada Kelang. Okey, terima kasih for Rosmini ya, thank you. Okey, daripada Sungai Pusu. Okey, alhamdulillah. USJ 12, okey. Okey, kalau anak-anak murid berminat boleh layari YouTube Cikgu Uda di mana beliau akan subscribe ya untuk kelas yang cikgu telah buat yang terdahulu bahagian 1 bab 7 pada hari Isnin yang lalu dan juga kelas cikgu bab 5 iaitu YouTube Cikgu Fairuz. Anda semua boleh lihat pengajaran yang telah kita buat sebelum ini. Kalau dah tak ada apa-apa soalan, cikgu ucapkan berbanyak terima kasih kerana semua anak murid bersengkang mata dan juga menunggu kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih alhamdulillah. Okey, kerana sambutan murid yang begitu ramai. Okey, untuk kelas kita pada petang ini, moga kita memperoleh manfaat daripadanya. Okey. Selalu baca buku teks, okey? Sayangi buku teks, okey? Ini buku teks yang sangat dah lunyai dah buku teks cikgu ni okey? Cikgu dah guna berapa tahun ni? Ini adalah tahun yang terakhir dan cikgu akan simpan ianya sebagai kenangan yang paling indah. Okey? Lepas tu kita nak masuk ke SSM baru. Ya, awak murid yang beruntung untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2020. Kerana silibus awak adalah silibus yang terbaik. Begitu juga dengan murid-murid KSSM tahun 2021 yang akan menduduki peperiksaan SPM juga akan menduduki peperiksaan dengan buku-buku yang baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.